Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pencara, okey, jadi hari ini saya dan ahli kumpulan saya iaitu Nurul Ashikin dan Nur Fatin Samsiah dan saya Syahrin Azim sendiri akan memulai dengan model AD. Okey, slide seterusnya. Okey, sedikit pengenalan apakah itu AD. Seperti yang kita umum diketahui bahawa model AD ini merupakan proses generik yang perlu dibahasuai sebelum digunakan. Jadi guru tersebut perlu mengubah suai terlebih dahulu sebelum mengaplikasikannya ke dalam bilik darjah. Okey. Model AD ini juga merupakan satu reka bentuk pengajaran yang mengandungi 5 peringkat dan setiap langkah dalam model tersebut mengandungi satu set soalan dan pada langkah yang seterusnya. Jadi 5 peringkat asas dalam model AD tersebut adalah analisis, reka bentuk, perkembangan, pelaksanaan dan juga penilaian. Okay, itu adalah 5 peringkat asas dalam model AD. Okay, yang pertama, next slide. Okey, yang pertama kita pergi kepada analisis ataupun analisa. Dalam analisis ini kita perlu menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam peringkat yang pertama ini atau analisis, di mana kita perlu mengetahui ataupun kita perlu menganalisis apakah masalah yang dihadapi oleh audiens kita ataupun sasaran kita, terutamanya murid lah kan. Okey, dalam video tersebut, mengapa video itu diwujudkan adalah kerana masih terdapat murid belum menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam bola jaring. Okey, setelah diselidik ataupun dianalisis, murid masih kurang mahir dalam membuat kemahiran antaran dengan lakuan yang betul dalam bola jaring. Ini merupakan masalah yang dapat dianalisis di mana kemahiran-kemahiran asas belum dapat dikuasai sepenuhnya oleh murid-murid tersebut. Jadi untuk menjawab persoalan yang kedua adalah guru perlu mencari ataupun langkah untuk menyelesaikan masalah yang timbul setelah dianalisis. Okey. Dalam situasi ini, dalam antara inisiatif guru untuk membantu murid atau meningkatkan kemahiran mereka adalah, yang pertama sekali adalah menyediakan bahan bantu mengajar yang bersumberkan teknologi. Okey, yang pertama sekali guru tersebut menggunakan menggunakan video, menayangkan video dengan menunjukkan lakuan kemahiran hantaran dan juga kemahiran yang lain dengan betul. Jadi di sini murid akan dapat melihat lakuan yang betul dan tepat. Okay, yang kedua, kemahiran yang ingin disampaikan melalui tayangan video. Okay. Seperti yang saya terangkan tadi, inisiatif guru untuk memudahkan pemahaman murid adalah menggunakan tayangan video dengan menunjukkan video kemahiran yang betul dan tepat. Okay. Kesannya ialah memberi gambaran awal kepada murid tentang lakuan yang betul. Jadi apabila kita menggunakan medium ataupun platform tayangan video ini dengan menunjukkan lakuan kemahiran yang betul dan hantaran yang betul, jadi murid ni mereka akan dapat gambaran yang awal dengan tentang cara-cara melakukan kemahiran tersebut dengan betul. Jadi di sini peranan menunjukkan video itu sendiri sangat penting. Okay, jadi kita dah ketahui masalah yang dihadapi dan kita telah menyediakan cara penyelesaiannya. Okay, next slide. Okey, sasaran kita dalam analisis ini guru perlu mengetahui siapakah sasaran mereka. Dalam sesi ini sasaran kami adalah kepada pelajar tahun 5 kerana seperti yang dianalisis tadi, segelintir pelajar tahun 5 masih lagi belum menguasai kemahiran-kemahiran seperti hantaran, kemahiran menjaring
yang terdapat dalam bola jaring. Jadi ini kita fokuskan kepada pelajar tahun 5 yang telah setelah dianalisis kita dapat mengenal pasti mereka sekelintir daripada mereka belum lagi mampu menguasai kemahiran sepenuhnya dengan lakuan yang betul dalam bola jaring. Okey, kenapa kita menggunakan video? Kerana setelah kita analisis, selain daripada gaya pembelajaran mereka yang kinestetik, mereka juga kita dapat melihat yang mereka lebih tertarik dengan gaya pembelajaran yang visual, di mana itu adalah penyebab utama kita membangun atau mewujudkan video tersebut. Di mana analisis ini guru perlu melihat gaya pembelajaran mereka, sama ada murid tersebut lebih kepada auditori, kinestetik dan juga visual. Jadi ini adalah satu aspek yang penting sebagai seorang guru untuk menilai gaya pembelajaran murid supaya dapat mencapai objektif dengan betul dan tepat dan memudahkan satu proses pembelajaran dan pengajaran itu berjalan dengan lancar. Okey, kita pergi kepada strategi penyampaian dan tempoh pelaksanaan. Okey, strategi penyampaian, setelah kita melihat di sini bila cikgu menggunakan platform dengan menayangkan video, kita dapat mengenal pasti yang bahawa proses ini lebih berpusatkan kepada murid, di mana murid diminta untuk melihat video tersebut untuk mengenal pasti, untuk mengecam bagaimana sesuatu lakuan kemahiran tersebut dilakukan dengan betul dan tepat. Okey, yang kedua, menggunakan kaedah simulasi secara berpasangan untuk memperbaiki kemahiran. Okey, guru boleh menggunakan ataupun guru meminta murid untuk melakukan kemahiran tersebut secara berpasangan untuk supaya apabila murid pertama ini melakukan kemahiran tersebut, maka murid yang kedua ini akan dapat melihat ataupun memerhati lakuan yang dilakukan oleh murid yang pertama. Jadi di sini mereka akan melihat sama ada lakuan yang mereka lakukan itu betul ataupun tidak. Dan tempoh pelaksanaan ini pula PDPC berlaku atau berlangsung dari awal waktu mata pelajaran tersebut sehinggalah habis waktu PDP tersebut. Itu adalah strategi penyampaian dan tempoh pelaksanaan yang setelah dianalisis. Okay, kita pergi kepada hasil pembelajaran. Apabila kita telah mengenal pasti masalah, kita dah mencari jalan penyelesaian, kita tahu siapa audiens, kita dah rancang apa itu strategi penyampaian dan juga tempoh pelaksanaan, sudah pasti kita tertunggu akan sama ada hasil pembelajaran, apakah hasil pembelajaran murid tersebut, apakah yang akan murid dapat daripada rancangan yang kita telah kita rancang dan rancang pada PDP pada hari tersebut. Okey. Melalui strategi ini kita dapat lihat murid akan dapat menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam belajar dengan lakuan yang betul. Dan yang kedua adalah murid dapat mengaplikasikan kemahiran menggunakan alatan yang betul dan persesuaian. Jadi kat sini ini merupakan hasil pembelajaran murid setelah kita mewujudkan video tersebut. Kerana dalam video tersebut ada menunjukkan kemahiran-kemahiran asas seperti menghantar, menjaring dan sebagainya lah, kemahiran-kemahiran asas yang kita fokuskan kepada masalah yang dihadapi oleh audiens kita, iaitu pelajar tahun 5. Jadi ini merupakan hasil pembelajaran yang mereka akan dapat daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancangkan oleh guru tersebut. Jadi itu saja untuk analisis. Saya serahkan kepada Nur Ashikin untuk menerangkan peringkat yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada Syahlin Azim. Okey, saya teruskan lagi dengan reka bentuk.
Okay, dalam elemen reka bentuk ini kita akan menilai, kita akan meneruskan lagi dengan objektif pembelajaran yang telah kita ambil dari yang telah kita analisis daripada peringkat awal tadi. Okey, objektif yang telah ditetapkan itu akan diukur sekiranya murid dapat menjawab soalan yang dilampirkan berdasarkan video yang diberikan. Maksudnya di sini setiap video yang telah diberikan oleh cikgu berkaitan kemahiran berdasarkan masalah murid tadi, guru perlu menyertakan melampirkan soalan untuk mengukur tahap kognitif mereka sama ada mereka faham ataupun tidak. Okey, seterusnya video yang dibina boleh dijadikan bahan bantu mengajar bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang dicakap oleh Syahril Azim tadi, pembelajaran pembinaan video ini boleh dijadikan sebagai pembelajaran berpusatkan murid, di mana seperti yang dikatakan dia lebih kepada berpasangan. So di situ video ini sangat membantulah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okay, seterusnya bagi guru itu sendiri dalam proses pembelajaran yang berterusan ini, guru boleh membuat proses penambahbaikan video dari semasa ke semasa, di mana setiap minggu guru akan menyediakan video berkaitan dengan topik pengajaran. Contohnya pada minggu ini guru mengajar asas kemahiran dalam bola jaring. Untuk minggu seterusnya jika ada kekurangan dari segi murid tidak faham, tidak dapat menepati objektif yang ditetapkan, guru boleh memperbaiki dan meneliti kembali masalah-masalah dalam pembikinan video itu sendiri. Okey, akhir sekali dalam reka bentuk ini, video yang dibina lebih berfokus kepada topik kemahiran yang hendak diajar. Kerana video yang terbaik adalah video lebih kurang lingkungan 2 minit begitu. So dalam 2 minit itu guru boleh menerangkan jenis-jenis dan cara-cara teknik kemahiran yang berkaitan dengan kemahiran yang hendak diajar. Okay, bukan itu sahaja, video ini juga boleh memudahkan murid untuk memahami dan dijadikan sebagai rujukan lah. Kerana video ini kita tahu boleh disimpan dalam mana-mana platform digital, so agak mudah untuk murid jadikan ia sebagai rujukan. Okay, itu untuk reka bentuk. Seterusnya kita pergi kepada perkembangan. Okey, pada perkembangan ini kita akan menceritakan tentang apa yang perlu ada dalam video itu sendiri. Maksudnya teknikal video itu sendiri. Okey, dalam video itu sendiri elemen yang patut dikira dalam perbikinan video adalah camera shot, pergerakan kamera, sudut kamera, pencahayaan dan sebagainya. Okey, misalnya camera shot. Camera shot itu ialah jarak antara jarak kamera itu sendiri dengan objek yang hendak difokuskan. Misalnya sama ada zoom in ataupun long shot ataupun medium shot. Okay, seperti dalam video yang telah kita lampirkan, telah kita bina, ada tiga elemen ini ada dalam video tersebut, di mana dalam adanya sudut kamera dari atas ke bawah, maksudnya pergerakan kamera itu sendiri daripada atas pelan-pelan bergerak ke bawah. Dan ada juga pergerakan kamera daripada kiri ke kanan untuk menunjukkan kedudukan badan, tangan yang lebih terperinci untuk murid lebih memahami topik yang hendak diajar dalam video tersebut. Okey. Dalam pembikinan video ni, guru perlu tahu bahawa ada 3 fasa penerbitan klip video yang baik. Okey. Tiga fasa tersebut adalah penerbitan, penerbitan dan pasca. Maksudnya lebih mudah difahami sebelum, semasa dan selepas. Okey. Sebelum pembikinan video tersebut, guru perlu menganalisis, membuat papan cerita, cari lokasi, cara pemakaian. Guru perlu analisis semua apa yang berkaitan dengan topik yang diajar. Misalnya contoh yang saya ambil daripada video yang telah dibina. Okey, guru telah memilih tempat yang sesuai dengan topik pembelajaran. Misalnya dalam video tersebut kita mengajar kemahiran asas bola jaring. Jadi cikgu telah memilih kawasan bola jaring untuk dijadikan tempat lah, maksudnya sesuai lah dengan topik yang diajar. Begitu. Sama juga dengan
dengan elemen pemakaian. Pemakaian guru dalam video tersebut adalah bertetapan dengan topik yang hendak diajar, di mana guru memakai baju sukan lah yang sangat bersesuaian. Okay, seterusnya kita pergi kepada semasa penerbitan video itu sendiri. Okay, semasa berlakunya penerbitan ni, guru perlu melakukan elemen camera shot, pergerakan kamera dan sudut kamera ni. Maksudnya guru tu sendiri perlu mengambil video secara dekat ataupun jauh kamera itu daripada objek yang hendak difokuskan. Selain itu juga semasa proses membuat video ni, guru perlu memastikan pencahayaan sangat baiklah, kerana pencahayaan yang baik membantu untuk mencantikkan lagi video, memurnikan lagi video itu. Okey. Untuk fasa selepas pasca penerbitan, pada masa ini kita akan menyusun kembali, kita akan mengedit video-video yang telah diambil. Misalnya pada tempoh ini guru boleh memasukkan subtitle, guru boleh memasukkan isi-isi penting yang berkaitan dengan topik yang hendak diajar agar apabila murid melihat video tersebut, murid akan lebih faham dan mudah untuk melakukannya. Maksudnya bila guru tunjuk video tu, murid akan okey, dia terus faham. Dia tak perlu macam tertanya-tanya apa yang hendak disampaikan oleh guru itu sendiri. Okey. So itulah antara elemen-elemen perkembangan video yang perlu dititikberatkan oleh cikgu agar mendapatkan satu video pembelajaran yang baik untuk memudahkan pengajaran itu sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan pembentangan. Saya serahkan kepada Fatin Syamsiah. Silakan. Okey, kepada pembentangan pelaksanaan. Okey, dalam pelaksanaan ni, murid akan mempelajari kemahiran daripada tayangan video yang dipaparkan. Contohnya kan ada semua teknik semasa tayangan video, contohnya kemahiran hantaran. Jadi, murid akan mempelajari sesuatu tu daripada tayangan video yang ditujukan oleh seorang guru. Okey, yang kedua, video tu akan ditayang melalui projektor iaitu LCD. Untuk tayangan video ni, melalui projektor tu, ia memudahkan murid dengan lebih jelas untuk lihat apa yang dilakukan oleh cikgu tu. Maksudnya projektor ni bagi satu kelas nampak apa yang cikgu cuba bentangkan. Pelaksanaan yang ketiga ialah guru menyediakan media dalam melaksanakan kemahiran yang betul. Media tu contohnya video, tetapi dapat juga gambar yang disediakan oleh guru. Contohnya gambar-gambar tu adalah gambar untuk penerangan kepada murid di mana posisi-posisi yang betul untuk murid main belajaring. Dan pelaksanaan yang keempat, murid akan melakukan kemahiran yang ditonton secara berpasangan. Contohnya yang ini bermaksud murid dia akan apabila akhir tayangan video ni, cikgu akan suruh murid lakukan kemahiran tu secara berpasangan dan mampukah mereka mengaplikasikan kemahiran yang ditunjuk dalam video semasa sesi bermain tu. Okay, yang kita masuk ke slide yang seterusnya adalah slide penilaian. Penilaian ini terbahagi kepada 3, iaitu PDP, guru, pencapaian murid dan keberkesanan media. Kita akan masuk pada PDP iaitu pada guru. Guru penilaian ni dia menunjukkan ansur maju yang betul. Contohnya dalam video tu, adakah guru tu menunjukkan ansur maju yang betul semasa untuk menunjukkan kemahiran kepada murid tu. Maknanya kalau kita nak lakukan teknik jaringan, apakah ansur maju yang perlu dilakukan oleh guru untuk murid memahami apa yang cuba disampaikan, dan dia boleh bagi murid tu macam ikut satu persatu langkah yang betul. Yang kedua adalah penerapan kemahiran bola jaring yang betul dalam video. Contohnya cikgu tu dia menunjukkan kemahiran yang betul, bukan yang salah. Kemahiran yang betul kepada murid macam mana melakukan kemahiran itu. Yang ketiga, melakukan kaedah yang mengikut kemampuan murid.
cikgu tu dia contohkan kalau kaedah ni kita ambil sebagai bola lah kan. Kadang-kadang murid-murid dia takut tau nak guna bola yang besar dan keras, dan cikgu boleh tukarkan dia kepada bola yang lebih lembut untuk bagi mereka biasa dengan keadaan situasi tersebut. Contohnya dia murid tu pandai dulu tangkap bola apa semua, lepas cikgu tu akan tukar kepada bola yang lain. Itulah kaedah yang mengikut kemampuan murid. Okay, yang keempat, memaparkan gambar untuk mengetahui perkara asas tentang bola jaring, iaitu yang saya cakap dalam video pelaksanaan tu, yang guru tu dia menunjukkan posisi dalam permainan bola jaring. Okey, penilaian seterusnya adalah pencapaian murid. Sebagai seorang guru, kita ni perlu lihat objektif yang kita buat tu tercapai atau tidak dengan melaksanakan sesuatu aktiviti pada akhir pembelajaran. Dia adalah untuk menilai dan membuat perhatian kepada murid. Daripada perhatian tu kita boleh tengok murid tu dia mengaplikasikan kemahiran yang telah ditunjuk dalam tayang video itu dengan betul ataupun tidak. Kalau kemahiran itu dilakukan dengan betul, maknanya objektif yang cuba disampaikan tercapai. Kalau tidak, guru tu gagal dan perlu ulangi kemahiran itu pada waktu kelas yang lain. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada keberkesanan media. Keberkesanan media ni tertumpu pada tayangan video tu. Okey, tayangan video tu perlulah durasi masa dia tu perlulah pendek, tetapi maklumat yang cuba disampaikan tu perlulah padat dan tepat tentang kemahiran tu. Maknanya guru tu dia perlu lakukan tunjuk kemahiran tu dengan betul semasa buat video tu, masa rekod video tu. Contohnya guru tu menjaring kan, dia akan tunjuk step by step tapi dalam masa yang cepat. Dan isi dia padat. So kiranya murid tu kalau dia tengok kan terus dia faham apa yang cuba cikgu tu sampaikan. Okey, selain itu audio juga perlulah jelas dan mempunyai arahan. Ini adalah tanpa penambahbaikan. Dalam video tu perlulah diletakkan audio arahan yang perlu dilaksanakan oleh guru tu. Maknanya kalau contoh nak menjaring, murid perlu kaki tidak boleh bergerak kan bila dapat bola jaring. Bila dapat bola, lepas tu kena jaring tu, tangan tu paras mana apa semua tu, kena ada arahan tu lah, macam untuk lebih difahami oleh murid. Dan yang ketiga, keberkesanan media adalah rakaman video di kawasan yang sesuai. Dalam video tu, cikgu tu merakam di dalam situasi yang sesuai sebab dia ada rekod untuk bola jaring, jadi dia berada di gelanggang bola jaring and then dia tunjuk bagaimana cara untuk menjaring dan membuat hantaran. Okay, sekian dari saya daripada Shalina Nazim. Okay, kita pergi kepada kesimpulan di mana penggunaan media teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah sangat disarankan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri. Okay. Hal ini kerana sejajar dengan perkembangan teknologi dalam dunia dan dalam arti kata lain dia selari dengan pembelajaran abad ke-21. Jadi kita telah pun menerangkan kelima-lima peringkat dalam model AD yang itu pertama sekali adalah analisis, reka bentuk, perkembangan, pelaksanaan, penilaian. Okey. Jadi sebagai seorang guru ini perlu merancang dan mengubah suai mengikut situasi dengan berpandukan model-model AD ini, peringkat-peringkat yang telah disediakan dalam model AD itu sendiri, kerana pemilihan yang tepat pasti menjadikan PDP dalam bilik darjah berjalan dengan lancar dan berkesan. Selain itu, perancangan yang tepat juga akan dapat menjimatkan masa, membantu pemahaman murid, mempercepatkan sesuatu proses
pembelajaran dengan teratur dan juga mengukuhkan pembelajaran itu sendiri. Jadi sekian itu sahaja daripada saya dan juga ahli kumpulan yang lain. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih.